menjawab persoalan yang diberikan oleh pengerusi sebentar tadi. Orang yang bertuah, siapakah dia ibu bapa yang bertuah? Jawapannya ialah ibu bapa yang ada anak yang soleh, yang boleh berdoa untuknya sama ada ketika dia hidup atau selepas dia mati. Jawapan ini kita beri dengan merujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan, melainkan 3. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dapat dimanfaatkan. Sadaqatun jariyah, sedekah yang berterusan pahalanya. Wa waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang boleh berdoa untuknya secara berterusan. Kita akan mati. Tak ada seorang yang boleh kekal di atas muka bumi ini. Dan hidup kita pula hidup yang pendek, bukan panjang. Kalau kita mati umur 80 pun masih pendek berbanding dengan usia dunia ini dan berbanding dengan alam yang kita akan tempuhi selepas kita mati. Dengan umur kita yang pendek, masa yang tak panjang untuk beramal, untuk digunakan di alam yang kedua, maka yang kita harap bila kita mati, amalan kita berkesinambungan, pahalanya panjang. Maka untuk boleh pahala yang panjang inilah, maka Nabi SAW sebut kepada kita tentang anak. Waladun saleh, anak yang saleh. Anak yang saleh ini tentulah sifatnya yad'u, akan sentiasa berdoa lahu untuk dia. Amalan yang akan sampai pada orang mati ialah amalan doa. Doa orang. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dalam surah Al-Hasyr Allah Ta'ala cerita kisah orang Ansar, orang Muhajirin, mereka adalah sahabat Nabi. Dan orang yang datang selepas mereka, selepas sahabat Nabi, mereka akan sentiasa berdoa, wahai Rabb kami, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa orang-orang yang telah lebih dahulu beriman dengan Allah Ta'ala sebelum kami. Maknanya orang tabi'in terkemudian doa untuk orang yang awal kalangan sahabat Nabi, menunjukkan bahawa doa memberi manfaat pada orang mati. Maka dalam konteks kita pula, doa yang nak dititipkan pada kita, siapa nak doa pada kita lepas kita mati? Kawan, saya rodong, tak ada, dia tak ingat dah kita. Ingat masa orang panggil buat tahlil, ingat kejap. Tak ingat dah. Tapi yang boleh kekal ingat anak. Anak dia akan ingat mak dia. Tapi anak macam mana? Anak yang saleh. Kalau anak tak saleh, tak ingat dah. Mati hari ni ingat 5-16 hari pun tak ada dalam hidup dia. Maka menjadi kewajipan kita, kalau kita nak jadi orang yang bertuah, ibu bapa yang bertuah, ialah ibu yang dapat anak yang saleh. Sebab itulah Nabi Allah Zakaria dalam surah Ali Imran doa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Wahai Tuhan, kurniakanlah untukku dari sisimu zurriyah tayyibah, zuriat yang baik. Allah uji Nabi Allah Zakaria tak ada anak. Bila tidak ada anak, maka dia doa kepada Allah. Tapi dia bukan hanya doa nak zuriat, dia nak zuriat yang tayyibah. Kalau setakat boleh zuriat tapi tak ada tayyibah, tak beri manfaat pada kita, maka doanya tayyibah, zuriat yang baik. Begitu juga dengan Nabi Allah Ibrahim doa, Rabbi habli minas salihin.
Allah uji Nabi Allah Ibrahim pun tak ada anak juga, maka dia doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, wahai Rabb, berilah padaku, beri apa? Minas salihin. Maksudnya zuriat-zuriat kalangan orang yang saleh. Maka orang yang paling bahagia, orang yang dapat zuriat yang saleh. Bukan hanya anak. Zuriat ni anak, cucu, cicit, cuik kami, sampai ke bawah. Kenapa? Sebab dia bukan setakat doa, tapi bawa amalan soleh. Kenapa anak jadi soleh? Sebab kita ajar dia. Bila kita ajar dia, dia buat amalan sebab kita ajar dia, kita tumpang boleh pahala. Berdasar kaedah, man dalla ala khairin fahuwa kafailih. Siapa yang beri tunjuk ajar pada seseorang buat benda baik, maka dia sama seperti orang yang buat. Dah kita ajar anak kita solat, dia boleh solat. Dia solat, dia boleh pahala. Kita tumpang boleh pahala. Anak kita pula nanti dia kahwin, dapat anak dia, cucu kita. Dia ajar cucu kita tu sembahyang, cucu kita solat pula. Ayah dia, anak kita boleh pahala. Kita tak kira boleh pahala tak? Dah cucu kahwin boleh anak cicit pula, cicit kahwin boleh anak cuik pula. Begitulah seterusnya. Panjang ni zuriat. Sebab itulah antara doa yang Allah sebut dalam Quran, doa ibadur rahman, doa hamba-hamba kepada Allah yang bersifat rahman. Dalam surah Al-Furqan, panjang Allah cerita tentang sifat ibadur rahman. Balik boleh buka, wa ibadur rahman allazina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai hujung. Antaranya allazina yaquluna, hamba-hamba Rahman ialah yang mana sentiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, kurniakanlah pada kami daripada pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, minta jadi qurrah a'yun. Apa dia qurrah a'yun? Qurrah maknanya penyejuk. A'yun penyejuk mata, sejuk mata. Doa hamba yang saleh minta zuriat ni jadi penyejuk mata kita. Kenapa guna ibarat penyejuk mata? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, orang yang menangis ni dua sebab. Satu, menangis kerana gembira. Kedua, menangis kerana derita. Orang yang menangis kerana derita, air mata yang keluar, air mata itu panas. Orang yang menangis kerana gembira, air matanya air mata sejuk. Percaya tak? Tak boleh menangis sekarang, tengok. Kita perasan dah ni? Tak perasan ustaz, sebab tak pernah menangis suka. Menangis tak suka ada, tak perasan tak? Tak suka sangat tak perasan. Air mata tara mana? Oleh kerana air mata gembira, air mata yang sejuk, maka Allah ibaratkan dengan cerita penyejuk mata. Mana anak dan zuriat ini menyejukkan kita. Kita menangis kegembiraan. Itu doa. Bila sebut penyejuk mata, maknanya semua tindak tanduk dia. Baik kita tinggal harta kat dia, baik tinggal benda kat dia, tinggal ilmu kat dia, semuanya akan menenangkan kita. Tapi kalau anak itu tak jadi baik, tinggal harta, kita sakit jiwa. Tinggal ilmu pun kita sakit jiwa. Dan menarik lagi ialah sambungan doa tadi, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami bagi orang bertakwa, kami ni jadi imam, jadi ikutan orang. Kenapa doa jadi ikutan orang? Sebab kita nak boleh pahala banyak. Pahala orang yang ikut kita. Samalah konsep tadi, anak yang soleh tadi. Ibu saya meninggal umur dia 36 tahun. Masa tu umur dia 16 tahun. Umur saya 16 tahun. Balik pula dah. Sekarang umur saya 41 tahun. Dia dah pergi, maknanya sudah 24 tahun. 25 tahun. Maaf, 25 tahun. Umur 36 dah mati, maknanya nak boleh pahala tak dah banyak.
Dengan usia yang pendek 36 tahun. Tetapi dia meninggalkan saya. Yang saya ni boleh baca Quran, pergi belajar Quran pandai, siapa suruh? Mak tu suruh. Yang duk pergi surau daripada kecil, umur 5 tahun pergi surau dekat rumah tu. Surau dekat saya mengajar sekarang di Kampung Baru. Sebab dia suruh. Bila pindah ke rumah baru memurah, Telaga Daing 2 nama dia, di seberang Takir. Pergi juga surau. Surau dia panggil Jimbung. Jauh sikit tapi pergi, walaupun jauh pergi. Siapa suruh pergi? Masa tu umur 11 tahun. Mak suruh pergi, kita pergi. Makna kita pandai Quran sebab mak suruh. Kita pandai salat sebab mak suruh. Kita pergi surau sebab mak suruh. Hatta pula sekolah agama. Belajar sekolah agama sebab dia suruh. Habis sekolah menengah Zainal Abidin Ladang, masuk Sanawi di Zainal Abidin Batu Buruk sebab dia suruh. Walaupun dia mati, saya hanya menjadi guru, menjadi seorang ustaz, menjadi seorang penceramah sebab dia. Banyak mana dia kutip pahala. Malam ni saya ceramah malam ni depan tuan-tuan. Kita letaklah 300 orang lah malam ni, kita kata. Ke ramai lagi ustaz? Ramai lagi tak? Nampak tak? Dah gelak ramai lagi. Ustaz kata dah gelak ramai lagi. Taklah 300 orang. Dengan saya berceramah malam ni, cerita tentang anak yang salah, ibu yang bertuah, maka ramai yang rasa nak ikut cakap kita ni. Dia amat sebab saya cover. Saya boleh pahala, tapi yang akan boleh pahala juga mak saya hak dah mati tu. Dah saya sebagai seorang guru agama, bukan ceramah depan seorang. Saya mengajar universiti tahun 99 sampai 2008, 9 tahun, UIA dan UKM. Setiap tahun kita mengajar anak murid dalam 400 orang anak murid. 400 orang satu semester, setahun 800 orang. 800 orang setahun, kita ambil 9 tahun, dah banyak mana dah. Bukan sikit anak murid kita. Taklah 10,000 orang anak murid kita 8 tahun. Hak tu hak duk mengajar belajar universiti. Dah 10,000 orang tu bukan bidang biasa, bidang pengajar Islam. Jadi ustaz. 1,000 orang, 10,000 orang ni pula hari ni dah merata satu Malaysia dia mengajar ni. Dia mengajar sekolah macam-macam dah. Jadi guru agama macam-macam sekolah seluruh Malaysia. Dah dia ada anak murid dia pula. Dia jadi baik sebab kita mengajar dia, kita beri ilmu kat dia. Maka pahala hak dia dapat, saya boleh kak. Tapi hak lebih untung lagi, mak saya. Hak tu hak mengajar universiti. Dah hak mengajar berceramah. Dulu duk masuk radio, duk masuk TV. Dululah sebelum jadi YB. Ni dah jadi tak jadi YB ni, masuk juga. Dia kena gang dah baru ni. Saya dah report dah Najib bak pegang saya ni. Dia nanti kita cek balik tengok bak apa kena gam. Sebab dia suruh lah. Senang jawapan dia. Dah kita bercakap di radio, bercakap kat TV, ceramah kat masjid, ceramah kat surau. Berapa ribu, berapa puluh ribu orang yang dah mendengar ceramah kita, yang ikut apa hak kita ajar. Dah siapa boleh pahala? Untung sungguh mak saya. Dah dia bukan tinggal saya seorang je anak. 8 orang adik-beradik. 4 orang jadi ustaz. Seorang lagi adik saya nombor 3 kaki ceramah juga. Kuliah dalam sebulan ada 90 kuliah di kawasan Kuala Lumpur. 90 kuliah sebulan. Banyak pahala mak saya kutip. Ini ibu yang bertuah. Tapi hari ni kita ukur anak bapa yang bertuah, ibu yang bertuah dengan nama Ibu Misali, diukur dengan kejayaan kebendaan dia. Ni makcik ni dapat anugerah Ibu Misali sebab apa? Oh alhamdulillah, anak makcik hak sulung pegawai PTD, bekerja di Kementerian Pelancongan, pengarah sekarang. Hak nombor 2 pegawai besar Petronas di Kuala Lumpur. Hak nombor 3 pensyarah di UKM. Hak nombor 4 pilot. Hak nombor 5 pegawai besar di luar negara, kerajaan hantar dia kerja kat kedutaan. Hak nombor 6 doktor, baru habis daripada UK.
Hak nombor 7 tengah belajar sekarang di universiti. Universiti mana? Uniten. Hak seterusnya pula sekarang tengah belajar di sekolah asrama penuh mara, MRSM. Maknanya ukurannya lah kejayaan anak pada kerja dia. Pernah kita dengar seorang yang kata, kenapa ibu dapat anugerah Ummu Salih? Oh, anak saya hak sulung tu imam di Masjid Batu Rakit. Hak nombor 2 Tok Siok di Masjid Tok Jembah. Hak nombor 3 guru pasti. Hak nombor 4 jadi ngajar kafah. Hak nombor 5 ngajar juga sekolah rendah. Hak nombor 6 belajar dekat Kurki. Hak nombor 7 nak hantar tahfiz hak baru buka dekat Setiu Batu Rakit. Kalau sebut lagu tu ukuran kejayaan, hak dengar tu nak mutak. Dia kata hak tu tanda Ummu Salih. Maknanya apa? Ukuran manusia pada kejayaan ibu bapa yang bertuah ialah pada benda, bukan pada agama. Inilah kesalahan besar manusia pada hari ini. Maka sampai masa kita membetulkan nilai ini, meletakkan orang yang berjaya, yang aflah, yang qad aflah man aslama, telah aflah, mendapat sebenar-benar kejayaan selepas melalui kesukaran yang panjang, orang yang terima Islam, masuk Islam. Ini konsep dia. Maka hari ini kita bincang, kita buka sekolah, nampaknya kecil. Ini membina manusia. Membina manusia jangka masa panjang. Yang nak membina tamadun dunia, ini kerja besar yang mesti kita beri support. Saya memang berminat kerja-kerja macam ni sebab saya juga buka sekolah macam ni di Bangi, tempat saya tinggal di Sungai Merak. Nama Darul Fuqah yang disebut tadi. Dan kita tahu bagaimana susah dan sukarnya untuk membuka sebuah sekolah dengan dananya, nak bayar gaji gurunya, sebab mak ayah yang hantar anak, mereka semangat nak hantar anak, mereka tak ada cukup duit untuk bayar yuran, tapi mereka semangat nak hantar anak. Maka menjadi jihad kepada mereka yang mengasaskan sekolah-sekolah agama ini untuk meneruskan kesinambungan sekolah. Tujuannya untuk membina umat yang baik, yang beriman kepada Allah, yang boleh menggembirakan hati ibu dan juga ayah.